khususnya ketika negara dan dunia sedang mendepani cabaran pandemik COVID-19. Terpaksa mengimbangi antara tuntutan kesihatan, memenuhi keperluan dan permintaan sektor ekonomi dan pada masa yang sama tanggungjawab untuk memastikan kesejahteraan rakyat terus terbela. Oleh itu, kami di Mendef berasa syukur kerana dalam tempoh yang serba-serbi mencabar ini, segmen keselamatan dan pertahanan masih diberikan keutamaan di bawah RMK12 dan dijadikan sebagai salah satu daripada 9 fokus utama, iaitu fokus keempat, memantapkan keselamatan dan pertahanan awam. Rancangan Malaysia ke-12 ini yang bertemakan keluarga Malaysia makmur, inklusif dan mampan telah digubal dengan cermat, inklusif dan komprehensif bagi memastikan setiap perkara penting diambil kira demi menentukan hala tuju negara dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, kesemua perancangan ini juga bertepatan dengan teras-teras utama Kementerian Pertahanan yang sedia ada di bawah pelan strategik kami, iaitu 2021 hingga 2025. Teras pertama, peningkatan kesiagaan dan keupayaan pertahanan dalam melindungi kepentingan negara. Teras kedua, mengukuhkan kapasiti pertahanan yang kompeten. Teras ketiga, pelestarian kesejahteraan warga kerja pertahanan. Teras keempat, pengukuhan kerjasama awam tentera, civil military cooperation dengan izin. Kelima, pembangunan sains teknologi dan industri pertahanan. Pengukuhan kerjasama antarabangsa dalam menjamin pertahanan negara. Teras 7, transformasi kesejahteraan veteran. Selain 7, satu ayat je lagi. Selain 7 teras ini, saya juga telah mengarahkan supaya kementerian mewujudkan teras ke-8 yang memberikan tumpuan khusus kepada pengurusan cabaran dan ancaman baru terhadap lanskap keselamatan dan pertahanan negara dalam berdepan dengan COVID-19. Dr. Raja. Datuk Speaker, ancaman terbaru ini, apakah Menteri Pertahanan bersetuju supaya dipertingkatkan keselamatan ini gabungan ASEAN? Sebab ASEAN ada 2 juta lebih kurang tentera. Oleh itu sebarang ancaman ataupun mana-mana negara, biarlah ASEAN yang berdialog, mungkinnya rakan dialog dengan China. Bukan satu negara, tapi dalam ASEAN itu sendiri. Karena ASEAN ada 2 juta, lebih kurang 2 juta tentera. Yang kedua, Australia ini dekat dengan ASEAN. Supaya ASEAN lebih rapat dengan Australia, menjadikan Australia rakan ASEAN. Bukan Australia ini menjadi rakan kepada Britain dan Amerika di rantau ini. Karena ia membawa satu ancaman baru seperti AUKUS di rantau ini. Oleh itu ASEAN dalam menghadapi Australia ini biarlah dalam satu pasukan supaya Australia lebih berperanan dengan negara ASEAN dibandingkan berperanan untuk mewakili Amerika dan Britain di rantau ini. Itu 2 persoalan pada saya. Sememangnya perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat termasuk di dalam teras ke-6 Pelan Strategik Mendef, iaitu pengukuhan kerjasama antarabangsa dalam menjamin pertahanan negara. Tak boleh dinafikan bahawa 10 negara di dalam ASEAN ni lebih berkemampuan untuk berdepan dengan kuasa-kuasa besar untuk menjamin keselamatan dan kestabilan rantau kita sendiri. Tetapi bagaimana kita nak pastikan teras 6 ni dapat diperkukuhkan? Banyak bergantung kepada hubungan kita sesama negara-negara ASEAN. Kebetulan semalam saya dapat berhubung dengan Menteri Pertahanan Indonesia, General Prabowo, dan beliau pun telah menyatakan betapa pentingnya kita 10 negara ini dapat berinteraksi secara dekat, khususnya dalam perkembangan terkini, iaitu AUKUS. Tapi ini tidak bermakna bahawa kita tak terus mendampingi kuasa-kuasa yang terlibat
kebetulan utusan khas daripada Australia, Vice Admiral Australia akan datang berjumpa dengan saya hari ini. Dan apa yang kita lakukan melalui diplomasi ini bukan untuk menyatakan bahawa kita ni hebat sangat, tetapi sekurang-kurangnya kita ada pendirian kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tetapi pada masa yang sama, 10 negara di dalam ASEAN pun ada pendirian kita. Dan kekuatan yang ada dalam kumpulan 10 negara ini boleh diutarakan kepada mana-mana pihak yang cuba menidakkan kedudukan kita di rantau ini. Jadi teras, sebab kita tengah bincangkan rancangan Malaysia ke-12, perancangan 12 tahun ke hadapan, dan teras ke-6 ni akan merangkumi apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Raja tadi, apabila berdepan dengan isu-isu yang berkaitan dengan geopolitik rantau kita, sama ada nak mengimbangi kuasa-kuasa besar atau kedudukan kita di Selat China Selatan contohnya. Jadi itu merupakan satu cadangan yang tepat, tetapi jawapan saya ianya pun merupakan satu daripada 7 atau 8 sekarang teras di bawah penekanan MINDEF pada hari ini.